Selamat petang, dari mana Anda mendengar? Ini adalah panggilan untuk yang gila. Ya, tentu saja ini adalah sebuah panggilan yang sangat penting kepada mereka semua yang berada di luar sana, yang mungkin sedang menunggu dalam bayang-bayang, menantikan sebuah kesempatan atau sebuah tanda. Selamat petang, dari mana Anda mendengar? Ini adalah panggilan yang tulus dan mendalam kepada setiap individu yang telah lama menunggu dalam kesunyian, yang telah menahan perasaan mereka, dan yang akhirnya dapat berkata dengan penuh kelegaan. Buat pertama kali dalam hidup saya, pada hari yang istimewa ini, saya benar-benar boleh berkata dengan sepenuh hati, terima kasih yang tidak terhingga, karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar memahami apa yang saya rasakan dan alami. Saya selalu berpikir bahwa saya adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bercakap dan berpikir dengan cara yang unik ini. Saya selalu beranggapan bahwa saya adalah individu yang tidak terkawal, yang tidak dapat mengawal pemikiran dan emosi saya sendiri, dan bahwa tiada siapa yang akan pernah memahami perjuangan dalaman saya. Kambing hitam. Dan hari ini saya ingin memberitahu Anda bahwa ia adalah seperti itu, tetapi bukan kerana Anda salah, Anda berfikir secara berbeza, Anda bertindak secara berbeza, dan Anda telah mendiamkan diri. Anda telah didiamkan dan diabaikan kerana berfikir secara berbeza. Tetapi komuniti yang hebat ini, pergerakan yang penting ini, memberi Anda kekuatan yang luar biasa, cahaya yang terang, dan rasa kekitaan yang mendalam. Untuk mengatakan buat kali pertama, saya sangat percaya dan yakin bahawa saya sudah berada di laluan yang betul dan tepat untuk mencapai matlamat saya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kepimpinan kaotik, itu semua tentangnya. Kepimpinan yang bercelaru dengan tujuan adalah tentang mengaktifkan kemahiran yang sedia ada dan berhenti menyenyapkan suara dalaman itu dan sebaliknya berkata, sekarang buat pertama kalinya dalam sejarah saya akan memberi Anda peranan utama yang sangat penting. Saya akan memberi Anda peranan yang telah saya beritahu Anda berkali-kali sebelum ini, yang saya tidak boleh berikan kepada Anda kerana kami akan dilabel, dihakimi, dan mungkin disalahertikan oleh orang lain. Matlamat bab ini adalah untuk memberitahu Anda. Anda tidak dilahirkan untuk mematuhi, Anda dilahirkan untuk menyalakan api Anda. Anda tidak datang untuk berlakon, Anda datang untuk bangun. Dan hari ini, daripada intipati pemikir yang benar-benar memecahkan acuan yang diikuti masyarakat, ditambah kepada orang yang masih mengekalkan cita-cita intrinsik ini, dan banyak kepribadian dan orang yang diiktiraf, dan orang yang hari ini mendakwa menguasai dunia, mengekalkan cita-cita itu. Jika Anda hanya mempelajarinya dan menyesuaikannya dengan kehidupan harian Anda, saya memberi jaminan kepada Anda, saya benar-benar memberi jaminan bahawa dalam bab ini, Anda akan mengenal pasti sebagai jiwa yang diabaikan itu. Ia adalah panggilan kepada mereka yang sudah lama hidup berlakon. Berapa ramai di antara Anda yang merasakan Anda telah mencari rezeki berlakon? Berapa ramai di antara Anda yang telah tersenyum, sedangkan apa yang Anda mahukan ialah memberitahu kebenaran dengan senyuman munafik? Sahkan saya. Berapa ramai daripada Anda di sini, yang sebenarnya mahu membakar skrip itu sepenuhnya dan memulakan sesuatu yang baharu? Dan mereka pastinya tidak dapat melakukannya kerana Anda telah mahu, dunia telah mahu untuk Anda lihat dan nyatakan diri Anda sebelum yang bersyarat. Mari kita putuskan gelung itu bersama-sama. Mari kita pecahkan bersama. Sejak kita masih kanak-kanak, kita telah diajar bahawa dunia adalah objektif, realiti itu ada di luar sana, dan kita harus terus berpijak di bumi. Ya, supaya berhenti bermimpi, supaya berhenti berangan-angan. Tetapi apa yang tiada siapa jelaskan kepada Anda ialah minda kita telah dipengaruhi oleh masa, oleh persepsi, oleh nilai, dan semua ini memberi Anda identiti.
Sama seperti zarah-zarah udara berubah, seperti segala-galanya di sekeliling Anda berubah, ia diperhatikan dengan satu cara dan itulah yang Anda percaya bahwa itulah kehidupan sebenar dan itu sahaja. Dan ini hanyalah gambaran tentang apa yang dunia mahu lihat dalam diri Anda. Ini sangat mendalam apa yang saya beritahu Anda sekarang, jadi jangan sesat, jangan risau, tetap di jalan. Tetap di jalan. Mari kita bercakap tentang keputusan radikal. Kami telah bercakap tentang cara Anda hidup dalam realiti yang tidak ada. Cara Anda hidup terkondisi. Cara Anda hidup terkawal. Okey, masalahnya telah dikenal pasti, tetapi sekarang kita perlu bertindak. Dan ini tidak memerlukan keputusan, sebaliknya keputusan radikal. Dan melakukannya kelihatan sangat mudah dalam kata-kata saya. Tetapi itu tidak berlaku. Melakukannya memerlukan tanggung jawab selepas tindakan dan cara untuk terus bertindak di bawah prinsip yang sama. Kerana Anda boleh membuat keputusan. Lihat, saya akan memberi Anda satu contoh. Dan inilah sedikit cerita saya dan sedikit kesaksian saya tentang apa yang saya alami dan akhirnya yang meletakkan saya dalam kedudukan yang saya ada sekarang dan berkomunikasi dengan Anda. Semasa saya bekerja di tentera udara, saya berasa seperti saya benar-benar mati. Dan kemudian saya menyedari bahawa mungkin saya juga tertekan, tetapi saya tidak menyedarinya kerana saya hidup pada hari yang sama setiap hari dan saya pergi bekerja, saya bekerja kadang-kadang 12 jam, 14 jam kerana saya berada dalam tentera. Jadi kami tahu pukul berapa kami akan masuk, tetapi bukan pukul berapa kami akan pergi. Kami dengan mudah boleh keluar pada pukul 8 atau 9 malam, 10 malam dan telah masuk kerja pada pukul 7 pagi tanpa masalah. Kerana kami telah bersumpah, kami telah berkata bahawa kami akan mengorbankan nyawa untuk tanah air dan itu sempurna. Dan B di bawahnya ada kehidupan kerja yang tidak normal, bukan? Jadi sampai tahap itu orang akan berkata, oh eksploitasi apa? Bukan. Dan itulah sebabnya ramai di antara kita, semasa kita bekerja, kita akan berkata, dan itu apa jadualnya? Bagaimana jadi ini? Nah baik, dalam itu yang kita telah dikondisikan. Dan apabila saya mula menyedari bahawa ada bulan telah berlalu, tahun telah berlalu, di mana saya melakukan perkara lama yang sama, dan saya menyedari bahawa mereka adalah orang yang bekerja kurang, yang melakukan, maksud saya, ya kami telah diupah untuk kerja yang sama, tetapi mereka melakukan lebih sedikit. Saya melihat mereka melakukan kurang. Semudah itu, dan mereka masih membayarnya sama. Jadi saya berkata, wow, jadi saya boleh kurangkan, mereka akan membayar saya sama. Sempurna, tiada masalah. Jadi saya mula melakukan yang paling minima, yang paling minimum. Ya, kadang-kadang saya tidak melakukannya lagi. Saya akan melarikan diri dari pekerjaan saya saya akan mencipta apa-apa, tetapi saya tidak membuat keputusan. Saya tahu saya menghadapi masalah. Kerana apabila Anda melakukan perkara yang salah, baik, ia hanya, ia jelas. Bukan. Jelas bahawa ada orang yang melakukan yang terbaik dan ada yang tidak. Tetapi saya faham, saya berkata, baik, jika saya kurang, mereka masih akan membayar saya. Itu sahaja. Dan saya memasuki sikap biasa-biasa saja. Jadi saya menghabiskan sekurang-kurangnya 3 tahun, kira-kira 3 tahun membenci pekerjaan saya. Saya membiarkan diri saya dikondisikan sepenuhnya. Saya diberitahu bahawa perkara yang paling dekat dengan menjadi juruterbang adalah menjadi seorang mekanik. Jadi saya menjadi seorang mekanik, tetapi ia bukan yang saya suka. Saya tetap melakukannya dan beberapa hari, saya memaksa diri saya untuk melakukan kerja itu. Hari-hari lain saya tidak ada fikiran saya ke tempat lain, tetapi sedikit demi sedikit barulah saya mula memupuknya. Ya, beberapa masa berlalu, 3 tahun itu berlalu hilang sepenuhnya. Saya akan meninggalkan kerja dan mau hilang akal. Kerana saya menderita setiap kali saya pergi. Saya tidak tahu sama ada ini berlaku kepada Anda, tetapi ia berlaku kepada saya selama 3 tahun. Saya menderita setiap hari, ia sukar dipercayai.
Sekarang saya mengatakannya, saya mengalami kesakitan. Kerana apabila saya keluar, saya mahu hilang akal. Saya kehilangannya dalam alkohol. Saya kehilangannya melakukan aktiviti lain, perkara lain yang sehingga hari ini saya tidak mahu ingat. Dan saya kembali bekerja dan saya kembali hilang sepenuhnya. Dan kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan, mengapa saya di sini? Kerana apa sebabnya? Keluarkan saya dari sini, saya nak buat hal lain. Dan sudah tentu apabila saya mula memupuk fikiran saya, apabila saya mula untuk melakukannya, saya mahu tetapi saya sangat berakar dan terikat dengan realiti itu. Ya, saya datang, ayah saya juga seorang askar, dia adalah seorang askar dan jadi matlamatnya adalah untuk melakukan apa yang dia lakukan dan itu sahaja. Dan bersara muda-muda, seperti dia juga bersara. Dan itulah matlamatnya. Jadi amat sukar untuk memutuskan rantai itu, ia sangat berbeza. Pada masa itu, ia amat sukar bagi saya. Walau bagaimanapun, daripada semua maklumat yang saya beritahu Anda hari ini, mari lihat apa yang Anda katakan di sini. Memanglah susah apa yang awak cakap tu meletihkan Johana. Sangat benar. Ia mengambil langkah itu ke dalam jurang, bukan? Mengambil itu, langkah itu ke dalam sesuatu yang Anda tidak sedari. Tetapi saya diberkati kerana saya fikir bahawa selain diberkati, apa sebenarnya menerima dorongan, bukan? Tetapi saya sendiri mencari dorongan itu. Saya sendiri akhirnya sampai ke sana kerana jumlah keseluruhan keputusan saya, keputusan yang sangat buruk membawa saya ke satu titik di mana saya sama ada perlu pergi atau saya akan menghadapi banyak sekali masalah yang serius, ya. Terlalu ramai. Dan ada pilihan. Pilihannya adalah untuk membunuh apa yang mungkin, ya. Dan keraguan-raguan membuatkan saya dipenjarakan untuk masa yang lama. Ya, saya akan pergi, tetapi tidak. Tetapi saya kalah di sini. Bagaimana? Tidak. Kerana Anda mula dan melihat masa depan yang mungkin dan indah, tetapi Anda tidak bersedia untuk melalui proses itu, dan apa yang Anda perlu fahami ialah proses itulah yang akan menjadikan Anda versi diri Anda yang lebih baik, dan itu akan menjadikan Anda seorang yang lebih baik, dan Anda akan dapat memperoleh apa yang Anda inginkan selama ini. Dan ia melompat secara literal, melompat tanpa peta. Apa yang dikatakan di sini adalah benar sepenuhnya, yaitu ia melompat tanpa payung terjun dari ketinggian yang luar biasa dan dari titik permulaan yang berani itu, ia mula mencipta sesuatu yang baharu dan mula menarik perhatian serta elemen-elemen yang diperlukan. Jadi inilah isu utama berkaitan dengan getaran yang berlaku. Dan di sini saya ingin fokus supaya Anda memahami perkara berikut. Anda perlu mendengar sendiri. Kita mesti berhenti mendengar suara luar. Dan bukan untuk menjadi betul, tetapi untuk memastikan. Patuhi suara dalaman yang diberitahunya kepada Anda, dan selain daripada mematuhi, bertindak dengannya. Apa yang saya lakukan dengan bab-bab ini ialah melatih Anda, memberi Anda asas dan memberi Anda kemahuan untuk membuat keputusan radikal. Kuasa keputusan radikal ialah Anda tidak menoleh ke belakang. Kerana isteri Lot telah menoleh ke belakang dan serta-merta berubah menjadi tiang garam yang keras dan tidak bergerak. Jangan cuba melihat apa yang mungkin berlaku. Berhenti menyebat diri Anda ke masa lalu itu. Apa itu adalah kata ahli falsafah hebat Daddy Yankee. Apa yang berlaku, berlaku. Anda tidak boleh mengubahnya lagi. Semudah itu. Dan masa depan sudah tertulis untuk Anda. Jangan cuba memukul kepala Anda. Jadi terdapat frasa yang mengatakan, tetapi saya membentuk masa depan saya dan saya membentuk apa yang saya lakukan. Ya, memang benar. Tapi hati awak sudah tertulis, sudah diberi.
Jalan untuk Anda sudah tertulis. Apa yang Anda mahukan sudah ada. Persoalannya ialah, bila Anda mahukannya? Tidak, saya mahu di sana. Okey, bilakah Anda perlu bertindak? Sudah. Dan sekarang, bagaimana Anda perlu bertindak? Kerana saya tahu, awak sedang berlakon. Tidak, itu jelas. Anda terus bergerak ke hadapan setiap hari Anda bangun. Tuhan yang diberkati. Isunya ialah bagaimana Anda melakukannya. Berapa kerap Anda melakukannya. Terdapat frekuensi yang berbeza. Pernah dengar? Terdapat frekuensi yang berbeza. Kekerapan diukur dalam megahertz. Jadi terdapat frekuensi yang lebih tinggi dan frekuensi yang lebih rendah. Ada orang yang hampir sama kedudukannya dengan awak. Anda tidak boleh mengatakan mereka berada dalam kedudukan yang sama di alam semesta, bahawa Anda menduduki kedudukan yang unik, tetapi katakan mereka berada di sana dalam keadaan yang sama. Apabila saya katakan ia betul-betul bersebelahan antara satu sama lain, ia berada dalam pada titik yang tepat, hampir dengan matlamat yang sama, hampir dengan intipati yang sama, dengan personality yang sama, dengan kualiti yang sama, dengan pilihan yang sama, tetapi ada satu yang bergetar lebih tinggi dan ada satu lagi yang bergetar lembut di sana. Dan bagaimana saya boleh bergetar lebih tinggi? Hidup dengan niat, dengan intensiti, hidup dengan penuh semangat. Dan apa yang memberi Anda semangat itu? Kejelasan. Apabila Anda jelas tentang apa yang Anda mahu, apabila Anda jelas tentang apa yang Anda inginkan, apabila Anda benar-benar mula melakukan apa yang Anda mahu lakukan, itulah apabila getaran Anda meningkat. Semua orang yang berjaya dan sukses yang Anda lihat di luar sana, mereka benar-benar melakukan apa yang mereka suka dan minati dalam hidup mereka. Mereka faham bahawa mereka perlu berhenti menjadi biasa dan mula melakukan perkara yang luar biasa. Dan yang luar biasa ialah berhenti berfikir seperti yang orang lain fikirkan. Keputusan radikal bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah. Ini adalah dendam diri sejati yang berada dalam diri Anda, yang Anda pasti gagal lakukan. Ia membenci perintah, kerana perintah ialah sangkar yang telah memastikan Anda berfungsi, tetapi ditutup sepenuhnya dan ia memutuskan untuk membatalkan skrip. Memilih bukan menambah pilihan. Untuk memilih adalah untuk membakar kapal. Ia membunuh semua kemungkinan-kemungkinan yang ada pada diri Anda. Apabila Anda benar-benar membuat keputusan yang muktamad, versi diri Anda yang lama akan mati dan itu sememangnya menyakitkan. Dan itulah sebabnya kami lebih suka keraguan-raguan. Dan tahun berlalu, saya bersumpah, tahun berlalu. Kehidupan berlalu Anda dan apabila Anda menyedarinya, banyak masa telah berlalu dan Anda tidak boleh mendapatkannya kembali. Ia tidak lagi dengan kekuatan yang sama, ia tidak lagi dengan kejelasan yang sama dan ia menjadi semakin malap kerana ia mengekalkan fantasi bahawa ia mungkin masih mungkin dan tidak lagi. Dan saya tidak bercakap tentang tahun, tidak, saya bercakap tentang apa yang Anda boleh lakukan sekarang. Setiap kali Anda menangguhkan keputusan, perkara yang Anda lakukan adalah kehilangan keaslian Anda. Orang yang melihat apa yang dan merasakan pada saat ini apa yang saya katakan, melindungi intipati sebenar dirinya dan melindungi itu adalah membuat keputusan. Ada sebahagian daripada diri Anda yang sedang terjaga dan jika Anda merasakannya sekarang, saya mahu Anda beritahu saya. Anda akan berkata, ya Juan, sejak saya mula menonton bab-bab ini atau ya saya faham. Ya, tidak, saya tidak mahu Anda faham semuanya dan saya tidak mahu Anda terima semuanya kerana ini adalah untuk mendengarnya semula. Ini adalah untuk mengulanginya. Sekarang saya faham. Dan di sana, dan ia menjadi cara Anda bertindak yang pada asasnya kami mahukan. Apabila maklumat ini sampai kepada Anda dan Anda kembali dan mendengarnya dan kembali dan mereka memberitahu Anda, maka apa yang berlaku? Berubahlah daripada menjadi tidak rasional kepada menjadi orang yang benar-benar bijak.
Dan kami telah mencapai titik di mana tujuan utama pada dasarnya belum sepenuhnya terselesaikan. Ia tidak jelas. Ia tidak jelas. Dan di sini terdapat banyak makna dalam apa yang saya akan beritahu Anda seterusnya. Yang tidak rasional kadang-kadang sebenarnya bisa menjadi sangat bijak dan penuh hikmah. Saya tidak tahu sama ada ia telah berlaku kepada Anda, bahwa kadang-kadang semuanya kelihatan seperti semuanya menjadi harmoni, malah musik yang dimainkan di latar belakang secara perlahan-lahan mula menyertai orkestra yang sedang Anda pimpin dengan penuh semangat dan keindahan. Bukan begitu? Nah, itu bukan satu kebetulan. Ini bermakna Anda bergetar tinggi bahwa Anda bertindak seperti yang sepatutnya. Dan secara emosi, kebenaran itu mula sejajar dan minda kita memprosesnya, minda kita memahaminya dengan sepenuhnya. Jadi disitulah seni itu masuk. Seni membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan ketika itulah Anda sering mendengar orang berkata, "Hei, orang itu benar-benar bertuah. Orang itu memang, maksud saya apa sahaja yang dia lakukan, semuanya menjadi luar biasa dan sangat menakjubkan. Saya ingin berhenti di sini pada titik ini. Saya ingin berhenti pada tujuan utama karena disitulah terletaknya segala-galanya yang Anda lakukan dan segala usaha Anda. Saya ingin memberitahu Anda satu kebenaran yang sangat penting. Semua orang yang sedang mendengar saya sekarang ini, semua orang, bab ini akan lengkap sepenuhnya. Dengar betul-betul dan perhatikan. Seluruh bab ini, saya hanya telah memberikan Anda hanya sedikit gambaran awal tentang bab ini yang akan datang. Ingatlah bahwa ini adalah sebuah buku yang sedang kita tulis, dan buku ini bermula dari bab 1 hingga bab 30, tetapi bab 29 dan 30 kita tulis bersama di kem tentera. Dengar betul-betul apa yang saya baru saja katakan kepada Anda. Jika Anda masih belum menjadwalkan diri Anda untuk capi, kerana untuk kem, sudah tiba masanya untuk berbuat demikian. Dan saya memberi Anda notis 57 hari. Maksud saya, tiada alasan untuk terlepas. Tidak, saya di Luxembourg. Saya tidak tahu bagaimana ia akan menjadi. Saya akan pergi dari Turki ke Bogota untuk memberi Anda maklumat ini secara dekat. Apa yang Anda akan lakukan? Saya akan melakukan perjalanan selama 18 jam untuk memberi Anda maklumat secara langsung. Untuk menyimpulkan semua ini, kerana dengan bab-bab ini, apa yang saya lakukan adalah menyediakan Anda. Itulah sebabnya yang Anda rancang, yang Anda katakan, orang ini memerlukan maklumat ini, Anda perlu menyambungkannya ke bab ini. Dan jika Anda perlu duduk bersama orang itu untuk mendengarnya, maksud saya, mereka ada di saluran YouTube, mereka ada di iVox, Anda perlu mendengar mereka satu demi satu, dan Anda faham. Anda mendengar sedikit demi sedikit. Saya baru sahaja memberi Anda beberapa garis besar bab itu. Ini lebih panjang dan lebih mendalam. Dengar ini dengan teliti. Yang tidak rasional, kadang-kadang yang paling bijak, disitulah terletaknya seni membuat keputusan tanpa mengira. Para jenius, semua orang di luar sana, semua pemimpin yang Anda kenali, semua nama besar yang Anda dengar, mereka tidak membuat keputusan. Mereka hanya berlakon. Mereka bertindak mengikut kehendak hati mereka. Sudah tentu mereka menanam maklumat mengenainya. Saya mahu Anda memahami perkara berikut. Dengar dengan teliti apa yang saya akan beritahu Anda seterusnya. Semua teori, semua maklumat, semua yang Anda lihat dalam buku pernah mempunyai permulaan. Adakah sesiapa pernah duduk dan berfikir secara mendalam selama berjam-jam lamanya kerana mereka sama sekali tidak mempunyai asas atau landasan yang kukuh untuk apa-apa perkara? Hari ini, untuk menulis buku ini, saya telah mengambil asas pemikir. Saya telah meletakkan perasaan saya, intipati saya, dan cerita saya, pengalaman saya ke dalamnya.
Dan itulah sebabnya buku pertama ini ditulis bernama Chaotic Leadership with Purpose. Tetapi saya mengambil asas. Tapi pikirkan tentang ini. Apabila tiada asas, seseorang duduk hanya untuk berpikir. Pada suatu hari seseorang mula melihat burung-burung itu bergerak dan dia tanpa sayap memahami bahwa dia berada di atas tanah dan bahwa dia tidak direka untuk terbang. Berkata pada suatu hari, adalah mungkin bagi manusia, bagi orang-orang seperti itu untuk terbang. Walaupun saya tidak mempunyai sayap, saya boleh terbang. Apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku jika saya boleh terbang? Berapa cepat saya boleh pergi? Tahun, dekad, abad untuk pemikiran itu berlegar. Ia akan merayau dan merayau. Dan sediakan jalan. Itulah sebabnya apabila mereka berkata ini, Wright bersaudara ialah mereka yang mencipta penerbangan atau belajar terbang. Tidak. Mereka mencipta penerbangan 12 saat pertama, tetapi mereka mempunyai asas, mereka mempunyai prinsip yang membimbing mereka, dan mereka berkata, iya mungkin. Dan penerbangan berlaku. Tetapi sepanjang perjalanan pulang telah disediakan dan diturap untuk mereka. Lihat, sudah tentu saya faham. Ramai yang mahu melakukannya, dan mereka diiktiraf dan diberitahu. Mereka adalah bapa penerbangan. Karena sudah tentu ia jelas. Merekalah yang membuatnya. Terdapat ramai orang yang ingin mencapai ini untuk masa yang lama. Tetapi hanya pikiran yang radikal, keputusan yang radikal, satu pikiran minda yang bersedia untuk keluar semua. Pikiran dan orang yang sanggup memecahkan acuan. Walaupun ramai yang telah mencoba, walaupun mereka telah mendengar tentang kegagalan mereka, mereka tidak pernah berkata, nah karena mereka sudah mencoba dan gagal, itu tidak mungkin. Tidak. Mereka berkata, ia boleh dilakukan dan kami akan mati mencoba. Itu yang saya ceritakan tentang kepimpinan yang bercelaru. Ini tentang memahami prinsip ini. Walaupun negatif, walaupun angin menentang Anda. Jika tidak ada angin kencang, Anda tidak boleh terbang. Karena tiupan angin yang menjana daya angkat. Apabila ia meragut dan melintasi sayap aerodinamik yang direka khas dalam kedudukan yang betul dan angin bertiup menentangnya, maka daya angkat yang diperlukan akan berlaku dan membolehkan penerbangan. Dan itulah sebabnya kapal terbang. Adakah Anda sadar? Adakah Anda sadar bahwa angin kencang itu perlu? Jika tiada angin yang bertiup, kami tidak akan boleh terbang dengan bebas. Isunya bukan gelombang, tidak. Intinya, Anda perlu belajar bagaimana untuk menunggang ombak itu. Jika tiada ombak, Anda tidak boleh melayari. Surfer adalah surfer karena dia mempunyai ombak. Jika laut tenang, tidak mungkin Anda boleh melayari. Awak paham? Adakah Anda paham apa yang saya katakan? Jadi tujuan utama, dan disinilah segala-galanya benar-benar terletak, tujuan yang hakiki adalah matlamat yang ingin dicapai. Kita semua, benar-benar semua orang di seluruh dunia ini mati memenuhi tujuan kita yang telah ditetapkan sejak awal. Tunggu sebentar Juan, sebagai apa sebenarnya? Ya, sama seperti Anda mendengar saya. Semua orang di dunia ini, pada hari ini, kita semua secara perlahan-lahan sedang menuju ke arah memenuhi tujuan dan takdir kita masing-masing. Bezanya ada di antara kita yang benar-benar sadar akan perjalanan ini, dan ada pula yang tidak menyadarinya sama sekali. Jadi seperti yang mereka sedia maklum ledakkan, mereka meletup dan memanfaatkan kehidupan sepenuhnya. Mereka yang tidak juga memenuhi tujuan mereka yang telah ditetapkan. Dan apabila Anda mati, tujuan utama Anda telah sepenuhnya tercapai dan Anda telah berhasil menyelesaikan misi penting yang diamanahkan kepada Anda. Itulah sebabnya saya memberitahu Anda jangan stres atau memerah otak Anda, karena semuanya telah ditulis. Bagaimana Juan? Jadi, adakah Anda pikir seseorang tidak membuat keputusan? Adakah Anda pikir bahwa apa yang untuk Anda adalah untuk Anda?
Begitulah keadaannya. Apa yang untuk Anda adalah untuk Anda. Itu saja sudah tertulis. Apa yang saya boleh beritahu Anda ialah bukan kebetulan bahwa kita berada di sini pada masa ini Anda mendengar saya dan saya bercakap dengan Anda. Ya, bukan kebetulan. Segala-galanya telah diusahakan dan semua yang telah berlaku dalam hidup Anda telah meletakkan Anda dalam kedudukan ini. Perbezaannya terletak pada sama ada Anda akan mengaplikasikannya atau tidak. Dengan sendirinya, Anda akan membiarkan justifikasi terus-menerus membuat keputusan yang penting dan signifikan. Perbezaannya yang ketara dan penting ialah sama ada Anda akan kekal terperangkap dalam struktur yang mengehatkan kebebasan Anda, atau Anda akan terus bertindak berdasarkan penyebut biasa yang sama dan biarkan impuls itu hanya itu, satu impuls yang berlalu begitu sahaja. Berapa ramai daripada mereka yang hadir sering ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak melakukannya karena pelaziman. Tetapi jika Anda mahu, hanya jika Anda benar-benar mahu. Inilah masanya untuk bertindak. Inilah masanya untuk membuat keputusan radikal. Bagaimana jika Anda kehilangan segala-galanya? Bagaimana jika saya mengikut idea lelaki gila ini yang memberitahu saya untuk berhenti bimbang tentang apa yang akan berlaku kerana keputusan saya? Kerana sudah tentu. Permulaan kemajuan. Untuk bergerak ke hadapan, Anda perlu meninggalkan sesuatu. Spot. Anda tidak boleh bergerak ke hadapan dengan segala-galanya. Anak saya Noelia memang begitu. Dia sudah mahu mengambil semuanya. Dia mahu mempunyai segala-galanya berhampiran. Semua. Semua mainan. Semua. Dia mahu membawanya kemana-mana. Dia tidak mahu terlepas apa-apa. Dan sedikit demi sedikit mereka mula jatuh dari pelukannya. Kerana apabila dia pergi mencari sesuatu yang lain, dia menjatuhkannya dan ia lucu. Tetapi lihat Anda, dari situ saya mula menganalisis dan itulah yang berlaku kepada kita. Kami tidak mahu kehilangan ini. Itu sama ada, itu juga. Tetapi kami mahu apa yang ada. Semudah itu. Jadi saya ingin menjadi orang yang saya idamkan selama ini. Itulah yang saya impikan. Saya telah memvisualisasikannya. Tetapi tidak, saya tidak mahu kehilangan keselesaan yang saya ada. Saya tahu ia adalah kerja hari Rabu di mana saya berada. Tetapi itulah yang memberi saya pak untuk makan. Maksud saya, mereka bukan mainan lagi. Kita bercakap tentang keperluan asas. Tetapi ya, Anda perlu kehilangan sesuatu. Anda perlu ketidakstabilan akan membuatkan Anda terus berjalan dari semasa ke semasa. Menjadi seorang usahawan, melampaui kebiasaan, berusaha untuk melampaui dan melindungi intipati Anda, dapat melakukan perkara yang Anda sukai membawa Anda ke dunia yang tidak diketahui dan sangat menakutkan. Saya faham mereka, ia sangat menakutkan. Saya tahu apa itu. Saya faham apa itu. Dan Anda akan perlu hidup dengan itu untuk masa yang sangat lama sehingga Anda memahaminya dan mengetahui bahwa ini adalah hidup Anda. Bahwa ini adalah bagaimana ia akan menjadi, bahwa ini adalah bagaimana ia harus menjadi. Itu sahaja. Tidak, jangan cuba mengawalnya. Fahamilah. Itulah caranya. Itulah sebabnya gerakan ini dipanggil kepimpinan huru-hara. Karena Anda akan mengekalkan huru-hara, Anda akan mempunyai banyak perkara yang Anda tidak akan dapat mengawal dan Anda akan perlu menerimanya. Saya terima sekarang. Itulah kehidupan, begitulah caranya. Karena jika saya mahu biasa, jika saya mahu normal, saya tidak akan berada di sini di Turki. Sebentar tadi, ia sangat tidak selesa. Terlalu banyak. Bahasa budaya. Ia tidak selesa. Jadwal. Alamak, semuanya berbeza. Komunikasi saya masih berakar umbi dalam intipati saya, yaitu apa adanya.
Saya bekerja dengan orang Rusia, saya tinggal di negara berbahasa Turki, dan satu-satunya alat yang saya ada ialah bahasa Inggris, yang masih belum saya kuasai 100%. Ia sukar, tetapi saya tahu bahwa ketidakselesaan ini, kesulitan ini membuat saya berkembang dan memberi saya asas dan alat untuk mencapai tahap seterusnya. Saya tidak tahu apakah tahap itu lagi, tetapi saya tahu dan saya benar-benar pasti bahwa akan ada satu lagi peringkat, bahwa akan ada satu lagi tahap, bahwa akan ada satu masa lagi. Dan pada masa itu saya mahu mempunyai satu gerakan, saya mahu mempunyai satu community, saya mahu mempunyai sesuatu yang menyokong saya mahu mempunyai sesuatu yang boleh saya katakan, saya tidak akan lagi berasa begitu hilang. Karena kadang-kadang apabila sesuatu itu gagal, apabila ia berakhir, satu-satunya perkara yang kita mahu tahu ialah kita tidak bersendirian. Dan orang-orang yang ada di situ bukan hanya kerana wang atau kerana satu ilusi, tetapi mereka ada kerana satu ideal. Kerana seseorang itu boleh mati, kerana perniagaan boleh berakhir, tetapi ideal itu akan kekal. Pada tahun 1900 terdapat seorang lelaki yang sangat ingin meletupkan bangunan parlimen yang bersejarah di kota London, England. Dia tidak berjaya, tetapi kisahnya melampaui kerana hari ini sehingga hari ini masih ada orang yang berfikiran seperti dia. Tidak buruk maupun baik. Saya tidak mahu tahu sama ada saya betul atau tidak. Apa yang saya ingin beritahu Anda ialah 150 tahun telah berlalu. Kita hampir sampai, kita sudah berada di abad kelima. 4 abad telah berlalu dan masih ada orang yang malah ada pergerakan, saya tidak akan memberitahu Anda namanya kerana. Tetapi ada gerakan yang berterusan di bawah ideal dan intipati itu. Dan banyak perkara berubah sejak saat itu. Walaupun ia tidak mencapai objektifnya, terdapat perubahan dan perubahan itu masih berlaku hari ini dan positif, sangat positif. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap Anda menikmati ruangan ini. Saya akan membuat kesimpulan. Terima kasih banyak-banyak. Intipati utama dan mendalam mengenai apa yang sebenarnya sedang berlaku pada masa kini dalam ruang lingkup ini adalah secara fundamental berdasarkan kepada ketidakberanian atau ketiadaan keberanian yang jelas dan nyata. Ini adalah tentang bagaimana kita harus berhenti mengelakkan perkara-perkara yang sememangnya tidak dapat dielakkan dalam kehidupan ini. Jiwa Anda sudah memilih, badan pula yang tidak mahu menerimanya. Dan ia berhenti menjadi air yang memadamkan semua kemungkinan. Ia mesti api yang masih tidak terkawal. Tuan-tuan dan puan-puan, jika Anda telah sampai ke tahap ini, minit bab ini, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan tahniah, saya akui. Tetapi lebih daripada itu, saya benar-benar mahu Anda bersedia sepenuhnya kerana jika setakat ini Anda rasa apa yang telah Anda dengar adalah sangat menarik dan memukau, saya hanya akan tinggalkan tajuk bab, iaitu bab 6 yang pastinya akan membuatkan Anda lebih teruja. Kerana ya, ingatlah setiap hari Isnin, Rabu pada pukul 6 pagi, kita akan lakukannya pada pukul 6 pagi, 10 malam waktu Kolombia, secara langsung dan eksklusif untuk Anda semua. Bab ini akan tersedia di saluran iVox dan YouTube supaya Anda boleh mempelajarinya. Walau bagaimanapun, kami bersiaran langsung pada hari Isnin dan Rabu pada pukul 10 malam, 6 pagi waktu Turkiye, pukul 10 malam, waktu Kolombia. Dan hari Sabtu pukul 10 pagi, waktu Kolombia. Pukul 6 petang, waktu Turkiye. Okay? Bab ke-6 dipanggil The Comfort Zone is an Elegant Cemetery. Banyak perkara yang diperkatakan antara satu bab dan seterusnya mempunyai bahagian yang sebelumnya. Bukan? Iaitu ia diulang untuk mengukuhkan konsep, tetapi satu bahagian lagi ditambah, satu bahagian lagi. Sebagai contoh, yang ini bercakap tentang kuasa keputusan radikal. Dalam yang sebelumnya kita bercakap tentang ilusi kawalan.
Kawalan. Kata kunci di sana adalah kawalan, yang lain adalah keputusan. Ya, dalam yang sebelumnya kita bercakap tentang ketakutan, bukan. Dalam yang sebelumnya kita bercakap tentang sangkar. Dan pada yang pertama, baik. Kita memberikan intipati apa yang kita bina, yaitu kepimpinan yang bercelaru dengan tujuan, bukan? Segala-galanya setiap bab mempunyai dan membawa bersamanya pemikiran. Anda tidak mendengarnya secara langsung, tetapi ada orang di belakangnya, ada cara untuk melihat sesuatu, dan ada contoh dan cerita yang beredar dan disertakan supaya Anda boleh mempelajarinya dengan lebih terperinci. Oke? Jadi selamat datang semua. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa Anda di camp 29 Agustus hingga 1 September. Ketahuilah bahwa jika Anda mendengar maklumat ini melalui iVox, Anda telah terlepas. Tetapi jangan risau, kita akan teruskan perjalanan dan cari kami. Kerana kami sedang mencipta satu gerakan dan gerakan ini dipanggil kepimpinan kacau dengan tujuan. Ia bukan satu pasukan, ia bukan satu agama, ia adalah satu ideal. Ideal ini akan melangkaui dan apabila kita hilang lenyap. Saya terinspirasi dan bercita-cita bahwa alatan digital ini telah mengekalkan saya untuk sekian lama. Walaupun saya telah pergi dari dunia ini, Anda masih akan mendengar saya. Ucapan khas, jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Bye-bye. Ini adalah Juan Manuel Jimenez, pencipta kelimpahan, kemakmuran, dan kekayaan. Pencipta kekayaan, kelimpahan, dan kemakmuran. Jaga diri, jumpa lagi. Selamat tinggal. Selamat mencoba. Bye-bye.